Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana keadaan tuan-tuan puan-puan pada pagi ini? Baik-baik belaka? Alhamdulillah seadanya. Adakah semakin surut? Ataupun memang beginilah jumlahnya? Surut Surut. Masing-masing dah ke utara, ke selatan, ke timur dan barat ya, mengambil peluang sebelum hari esok dan hari Ahad, walaupun dapat tol percuma. Nak tol percuma ke ataupun nak elak kesesakan? Pilihan di tangan kita. Baik, terima kasih tuan-tuan puan-puan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada saat dan ketika ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama menghadiri majlis ilmu pada hari ini tanggal 27 Ramadan 1443 Hijri. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan masih lagi diberikan dan kita semua pada pagi ini masih lagi diberikan anugerah kesihatan tubuh badan yang baik ya, yang dapat diberi peluang untuk hadir dalam majlis ilmu halaqah Ramadan yang difahamkan mengikut jadual. Inilah halaqah Ramadan yang terakhir pada tahun ini. Betul Baik. Selama seingat saya halaqah Ramadan ini bermula pada tanggal 2 Ramadan bersama dengan 4 April dan hari ini adalah hari yang ke-20 halaqah Ramadan bersiaran secara langsung melalui FB Masjid Negeri. Terima kasih kepada yang mengikuti siaran ini di FB Masjid Negeri. Dalam kalangan tuan-tuan puan-puan yang hadir pada hari ini, siapa yang kehadirannya lengkap 20 hari dalam halaqah Ramadan ni? Ada tak? Yang hadir, yang tak miss daripada Ramadan, 2 Ramadan tu sampai hari ini, 20 Ramadan hadir penuh. Ada? Angkat tangan. Ada? Kalau ada saya nak minta penganjur bagi hadiah khas. Ada 20 Ramadan? Ada puan? Puan ke? Betul? Betul. Kalau betul saya nak ke sana. Kalau betul saya nak ke sana. Sebab penganjur jangan lupa, memang saya request tolong bagi special hadiah kepada puan kita yang hadir 20 halaqah Ramadan hadir lengkap. Puan ke? Puan Okey, baik. Terima kasih. Kamera boleh fokus Okey. Kita nak bagi penghargaan, bukan masuk penghargaan apa. Ini adalah hari terakhir halaqah Ramadan dan saya telah berjumpa dengan individu yang telah mengikuti halaqah Ramadan ini pada saat pertama sampai saat ini. Baik, Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan boleh berdiri ke ataupun ni? Duduk, selesa duduk. Okey. Jadi kamera kita tak nampak wajah puan yang kehadirannya Ustaz Zuramli kalau ikut kelas tu cemerlanglah kehadirannya hadir tiap-tiap hari. Nama puan? Rokiah binti Johan. Puan Rokiah. Puan Rokiah hadir seorang ke ataupun ada temannya? Seorang je. Seorang saja. Baik. Puan Rokiah nak tanya, apakah kekuatan yang Puan Rokiah ada tu yang katanya aku nak datang halaqah Ramadan ni tiap-tiap hari. Full kehadiran 20 Ramadan. Apa kekuatan tu datang tu di sini tu? Kekuatan tu pasal sekarang ni kan bulan Ramadan, kita tak ada apa nak buat lepas pagi tu, tak ada apa urusan kita untuk makan minum ke. Itu masa itulah yang sesuai bagi saya lah, saya datang. Baik. Umur Puan Rokiah berapa tahun? 70 lah. 70. Tahniah, 70 tahun diberikan kekuatan. Alhamdulillah hadir pada pagi ini. Saya nampak, tengok Puan, mohon izin. Ini dia. Buku catatan Puan Rokiah. Penuh ni. Daripada halaqah pertama sampailah hari ini. Okey, kamera boleh Ini saya dapat menyaksikan catatan beliau. Alhamdulillah. Maksudnya beliau hadir dan mengikuti. Bukan hadir khusyuk. Hadir mengikuti dengan khusyuk. Terima kasih Puan Rokiah. Saya harap penganjur boleh bagi special kepada Puan Rokiah ni atas komitmen kehadiran beliau. Bukan senang tuan-tuan puan-puan nak cari kehadiran penuh 20 Ramadan. Kan? Tahniah kita ucapkan. Baik. Saya nak tanya siapa lagi?
Ada tak yang walaupun tak 20 Ramadan tapi antara 15 ke 20? Ada? Ramailah kan? Okey, puan dah berapa kali dah? Tak ingat. Okey, tak ingat tapi lebih selalulah. Okey puan, sehingga saat ini sepanjang puan ikuti halaqah Ramadan yang dianjurkan oleh Masjid Negeri ni, apa yang puan boleh kongsikan yang puan dapat sesuatu? Sepanjang halaqah Ramadan ni puan dapat sesuatu, apa perkara yang puan boleh dapat dalam program ni? Dapat ilmu lah kat sini. Okey, apa antaranya yang puan paling rasa dengan dapat ilmu daripada panel ni aku nak mula buat perubahan? InsyaAllah lah buat perubahan. Antaranya apa? Istiqamah datang masjid negeri lagi. Baik, terima kasih. Tolong catatkan istiqamah datang masjid negeri. Terima kasih puan. Baik, terima kasih semua. Alhamdulillah, itu dia Ustaz Zul. Saya sebenarnya suka begitu supaya penonton kita, minta maaf saya tak dapat bersama dengan para muslimin. Sebab kita perlu mengejar masa dalam tempoh 1 jam ini. Saya suka tadi dan untuk maklumat tuan puan-puan, kita bersama dengan Ustaz Zul Ramli. Terima kasih Ustaz hadir pada pagi ini. Ini dah kali keberapa Ustaz di halaqah Ramadan? Keberapa? Pertama. Ustaz pun lupa ya? Tak, saja buat lupa. Ustaz saja je. Sebab nak tahu bahawa penonton kita mengikuti Ustaz. Okey. Baik, kita tadi mulakan, saya dapat tadi pandangan daripada Puan Rokia yang hadir. Tiap hari hadir Ustaz, Alhamdulillah. Dan juga minta maaf, Puan apa tadi? Puan Rohaya. Saya sengaja tanya, dalam tempoh mengikuti halaqah Ramadan ni apa yang dapat? Salah satu jawapan yang sangat cantik, istiqamah untuk membuat perubahan. Inilah yang tajuk kita bincangkan pada pagi ini, iaitu istiqamah. Bagaimana kita nak perlu istiqamah sepanjang kita dah lalui 27 Ramadan dan beberapa hari saja lagi. Bagaimana kita nak membawa diri kita keluar daripada Ramadan ini dalam keadaan yang kita nak membuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebagai permulaan Ustaz Zul, kita nak istiqamah ni banyak cabarannya Ustaz. Kita boleh buat tahajud 1 sampai 27 Ramadan. Tiap-tiap malam qiyam mulai. Tetapi kadang-kadang bila luar Ramadan itu cabarannya sangat besar. Kita mampu baca Al-Quran tuan-tuan dan puan, 1 hari khatam 1 juzuk, betul? Anggapannya begitulah ya. 1 Ramadan 1 juzuk, 2 Ramadan 2 juzuk. Dan hari ini mungkin dah 27 juzuk kita dah baca. Namun cabaran selepas Ramadan tidak tentu 1 hari 1 juzuk, betul? Baik, inilah cabaran kita. Kita bawa tajuk pada hari ini, hari yang terakhir halaqah Ramadan. Bagaimana Ustaz Zul? Kita nak istiqamah, tahajudnya kita buat, Al-Qurannya kita buat. Kalau tak dapat maksudnya kalau tak dapat tiap hari satu khatam 1 juzuk tu, mungkin kita lebih lagi 50% yang kita boleh capai dalam bacaan Al-Quran. Bagaimana Ustaz kita nak hadapi cabaran-cabaran mendatang untuk mengekalkan istiqamah segala amal ibadah kita dalam bulan Ramadan, kita boleh buat pada bulan-bulan akan datang. Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Rizal. Mohon izin saya nak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ustaz Rizal dan semua rakan-rakan yang bersama, saya rasa ramai lagi kot yang sebenarnya complete 20 kelas ni, saya rasa lah Ustaz. Ya, malu nak ikut. Tapi dia takut kena interview. Kan? Sebab dia sebenarnya Puan Rokiah tak ada interview. Yang ketiga tu akan tanya poin-poin. Sebab Ustaz Rizal dapat daripada penganjur poin setiap 20 kelas tu kan. Jadi itu yang agaknya tak beritahu tu kan. Baik, kita nak bincang pagi ni tentang istiqamah lah Ustaz kan. Ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Okey. Ramadan ni ialah bulan yang paling istimewa, yang kalau dia berlalu, maka tak ada bulan yang boleh mengganti keistimewaannya. Kita hanya dapat gantian kalau kita bertemu dengan Ramadan di tahun hadapan. Tidak ada bulan yang boleh mengganti keistimewaan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni dia bulan latihan ya, bulan latihan. Bila sebut bulan latihan, satu perkara yang saya takut kita rasa macam down ialah latihan ni mesti banyak.
So maknanya bulan Ramadan, bulan latihan, maka kalau amal dia banyak itu normal. Dan di luar bulan Ramadan, kalau tak sebanyak bulan Ramadan, itu juga normal. Jangan kita rasa bahawa tidak menepati maksud istiqamah. Kalau macam tadi contohnya kita kata, oh sebulan Ramadan saya habis 1 juzuk. Tetapi luar bulan Ramadan saya tidak boleh habis 1 juzuk satu hari contohnya ya. Maka adakah itu tidak istiqamah? Tak. Ya, dia tetap dia anggap istiqamah. Kenapa? Sebab latihan. Kenapa? Sebab kita faham Ibnu Abbas berkata Nabi seorang yang pemurah. Tetapi lebih pemurah di bulan Ramadan. Nampak tak? Adakah Nabi tak istiqamah? Bila Ramadan lebih pemurah, di luar Ramadan sekadar pemurah. Ya. Jadi menunjukkan bahawa bulan Ramadan ni bulan tajribah. Bulan latihan betul-betul. So bila latih kita tengok pemain kan, pemain nak main bola 90 minit, dia kena berlatih 9 bulan. Dia berlari lebih banyak sebenarnya daripada masa dia berlari di padang ketika permainan sebenar. Permainan sebenar kita ialah di luar Ramadan. Ya, permainan sebenar kita ataupun life yang sebenar kita adalah di luar Ramadan. Dalam Ramadan latihan. Maka kan itu saya kira itu pertama sekali ya. Yang kedua, Ramadan ini dia nak membaikkan jantung ibadah. Ramadan ini dia nak membaikkan jantung ibadah. Mungkin itu saya sebut, mungkin nanti kita boleh bincang ya. Apa yang dimaksudkan dengan jantung ibadah? Sebab ibadah ni kalau kita sebut ibadah ialah amal-amal yang menunjukkan kita itu hamba, itu ibadah. Contohnya apa? Solat, baca Quran, itu amal. Okey. Baik, jantungnya kat mana? Jantungnya ada pada ta'abbudi. Ta'abbudi adalah rasa hamba saat melakukan amal tersebut. Baik, ada beza ke? Ada beza. Ada bezakah di antara ibadah dan ta'abbudi? Antara amal dan jantung amal ada beza. Ya. Baik, bila saya sebut part ni mungkin kita akan takut. Bila saya sebut part ini kita mungkin akan takut. Apa semua yang dikasih sekalian, kita biasa dengar tak tentang hadis Nabi menyebutkan, kata Nabi SAW, bila Nabi sebut tentang kejadian manusia 40 hari dalam rahim ibunya dalam bentuk nutfah, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, thumma yakun mudaghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilahil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqih wa amalih wa ajalih wa syaqiyun aw sa'idun wa walladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum. Yang ni tolong dengar ya. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayusbiqu alaihi alkitab faya'mal bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Baik, kata Nabi, aku bersumpah demi Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan dia. So Nabi nak sampai part ini, poin ini Nabi bersumpah dulu. Akan ada, kata Nabi, di kalangan kamu. Akan ada di kalangan kamu, kata Nabi, yang dia beramal dengan amal ahli syurga. Okey. Dia beramal dengan amal ahli syurga sampai dia dan syurga hanya tinggal satu hasta. Datang ketentuan. Tiba-tiba berubah kelakuan. Melakukan dia amal ahli neraka, mati di dalam keadaan melakukan maksiat pada Allah. Walaupun sepanjang hayatnya lurus, tetapi menjelang mati su'ul khatimah, bengkok. Baik, ulama bincang. Bukankah dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahawa al-mar'u yamut ma'asha alaih wa yub'athu ma yamut alaih. Manusia akan mati sebiji ikut cara dia hidup dan dibangkitkan ikut bagaimana cara dia mati. So nampak ada macam kontradiksi
At-tanaqud, percanggahan. Pertama kata Nabi, yang kedua kata Nabi, manusia akan mati sebiji macam cara dia hidup. Tetapi dalam hadis tadi menyatakan Nabi bersumpah akan ada di kalangan kamu yang hidupnya buat baik, menjelang mati tiba-tiba buat maksiat. Kan? Kenapa tu? Mesti rasa lambat kan? Tak apa, saya pun selalu lambat. Baik. Semua yang dikasih, nampak tak dia punya tanaqud tadi? Dia punya apa tu? Kontranya. Kontranya. Allah, Ustaz Rizal, bahasa tu jadi tepatnya. Saya tak over tepat lah. Baik. Jadi ulama kata tuan-tuan, orang yang dia beramal, orang nampak dia amal baik, tapi di penghujung matinya maksiat. Ialah orang yang dia buat amal baik, tetapi jantung amalnya belum tentu baik. So dia buat ibadat, tetapi belum tentu ta'abbudi. Maka Ramadan ini paling utama latihannya bukan sekadar membentuk amal, tetapi jantung amal ta'abbudi tadi. So apa itu ta'abbudi? Rasa hamba, rasa lemah saat kita beramal. Maka sebab itu sebagai contoh semua yang dikasihi sekalian, okey ya. Majlis ini kan majlis ibadah. Semua setuju kan? Okey, mungkin saya sebut dalam pertemuan kita dulu. Mungkin. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, sekarang kita berada di bulan Ramadan dan ini adalah bulan latihan untuk membentuk ta'abbudi pada ibadah kita. Baik, kenapa tuan-tuan semua datang sini? Kenapa kita hadir dalam majlis ini? Saya tanya. Tak macam tanya Ustaz kan? Dia ni ceramah ke penerangan ke apa? Allahu Akbar. Tanya, kenapa kita datang sini? Saya cuba nak dapat tuning, ta'abbudi itu berlaku atau tidak? So please tolong saya jawab. Okey. Oh, memang wakil kat Kak Zu seorang jawab ya. Oh, buat WhatsApp group ya. Maknanya kalau jawapan Kak Zu jawab ya. Baik, semua yang dikasih sekalian. Baik. Bila okey ya, hati-hati di jalan raya kehidupan. Berhati-hati mula berhati-hati di jalan raya balik kampung. InsyaAllah. Yang kedua, berhati-hati di jalan raya kehidupan. InsyaAllah. Berhati-hati di jalan raya ibadah. Baik. Semua yang saya kasihi sekalian, okey. Ekoran daripada jawapan tadi, ni kita sedang buat study case. Kita buat perbincangan. Okey. Bila kita buat ibadah untuk cari redha Allah, apa contohnya semua yang dikasih sekalian? Cepat je. Tak, jangan marah, jawab dengan kan. Bukannya nak test. Ini just kadang orang kata supaya kita gerakkan kita punya dua otak kanan, otak kiri, otak kanan, otak kiri, input output je supaya itu. Jadi apa contohnya ibadah? Solat, tahajud, baca Quran, qiyamul lail, sedekah. Baik. Okey, alhamdulillah. Muslimin samalah insya-Allah ya. Ya. Allahu Akbar. Orang lelaki memang macam tu ya. Orang lelaki akan diam menunjukkan dia okey. Ya. Tetapi kadang-kadang orang lelaki dia diam, dia memang tak okey. Ya. Makin dia tak okey, dia makin diam. Jadi saya harap jangan yang kedua lah ya. Okey. Baik. Bila kita lakukan semua itu dengan ni di bulan Ramadan, tengok dia punya latihan dia, bagaimana kita nak tune untuk dapat apa tuan-tuan? Tuning untuk dapat apa ni?
Untuk jantung dan rasa hamba ni sebenarnya nak latih benda tu. Bukan nak latih solat. Latih solat di luar Ramadan boleh. Tetapi bila dalam latihan kita latih benda yang utama. Baik. Perasan tak kalau kita baca Quran, dia boleh datang bersama baca rasa apa? Rasa baik. Kita qiyamul lail, boleh tak datang rasa hebat sebab kita qiyamul lail? Mungkin tak datang rasa hebat tu? Tak rasa macam okey, tenang tu okey. Ni rasa macam baiklah aku terror tahajud Kena pula tengok orang lain, kenapa tak mengantuk dah ni? Mesti tak tahajud ni. Ni ya Allah mengantuk sungguh lah kan. Baik, boleh tak berlaku bahawa dengan amal adanya kemuliaan? Berlaku tak? Baik, kemuliaan itu dalam bahasa Arab disebut karamah. Sebab tu para wali takut karamah. Sebab dia orang bukan buat sehari, dia buat berkali-kali, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Makanya amalan itu mendatangkan karamah. Baik, kalau karamah kita suka tak? Tengok kan suka kan? Apa tak suka Sayyidina Umar boleh bercakap dengan tenteranya dia di Azerbaijan 4,000 kilometer, dia duduk di atas mimbar beri komen sedang khutbah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ni bla 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 bla. Naik atas bukit, jangan duduk bawah, atas bukit. Cuba bayang, orang dengar ni apa ni? Sebulan kemudian datang. Maka itu ulama kata karamah Sayyidina Umar. Ada best kan? Best tak kalau ada? Best lah kan. Tak payah pakai phone Ustaz kan. Baik tuan-tuan, orang soleh, wali-wali Allah tak nak karamah. Sebab bila karamah, kita kena jaga hati. Bukan senang. Jadi baik, saya nak cepat je lah. Sebab Ustaz Rizal pun pastinya akan banyak beri perkongsian kepada kita juga. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Baik, kerana itu nak selamat dari rasa hati ni. Sebab dia akan menggelincirkan kita daripada rasa hamba. Dia menggelincirkan kita daripada rasa hamba. Maka sebab itu Nabi ajar kepada kita, Nabi ajarkan kepada kita. Sebab bulan ibadat, bulan Ramadan kita akan banyakkan amal. Maka Nabi ajarkan cara untuk selamat, jangan rasa hebat. Ingat, buat baik itu baik, tetapi rasa baik itu jahat. Buat baik itu baik, tetapi rasa baik itu tidak baik. Buat tidak baik itu tidak baik, tapi rasa tidak baik itu baik. Kan? Jadi semua yang dikasih sekalian. So sebab itulah Nabi mengajar di bulan Ramadan kamu buat amal kerana kamu nak dapat keampunan dari Allah. So ditiunkan, tiun ialah kita buat amal untuk dapat keampunan dari Allah. Kenapa saya tadarus? Sebab saya nak dapat keampunan dari Allah. Kenapa saya qiyamul lail? Sebab saya nak dapat keampunan dari Allah. Kenapa saya buru Lailatul Qadar? Sebab saya nak dapat keampunan daripada Allah. Saya nak maghfirah dari Allah. Saya nak keampunan dari Allah. Rupanya Nabi sedang mengajar tuning dalaman supaya saya baca 100 ayat tetapi dalam hati saya ada sejuta dosa. Maka saya takkan mampu pun nak share dengan orang tentang amal yang saya buat. Nampak tak? Sebab itu yang diajar di tarbiyah kepada kita. Baik, sekali lagi tanya. Saya akan serah balik pada Ustaz Rizal. Kenapa tuan-tuan datang kat sini? Kenapa? Saya tak dengar. Tak sampai lagi. Clear. Nak dapat ampun Allah. Nak dapat keampunan Allah. Sebab saya sebut tadi, benda lain dia boleh datang, okey, nak dapat ilmu. Dengan ilmu manusia boleh rosak sebab bangga. Kita tak nak Ramadan. Sebab ingat, ada orang mati di hujung. Bukan kerana dia tak buat baik, tetapi dia tak jaga hak dalam. Sebab tu Ramadan ni latih sebenarnya nak jaga hak dalam tu. Sampai kita tak rasa mulia pun apa yang kita buat.
Berapa ramai kita menuntut ilmu, kita rasa wow, terror kita menuntut ilmu. Kena pula yang mengajar, kalau yang mengajar tu, kita ni kerja menyalahkan orang, orang sana tak betul, orang sini tak betul, orang sana tak betul, orang sana betul. Kita duduk dalam kelas, kita rasa kita paling betul, kita jadi Superman. Kan? Tanpa sedar. Jadi sebab tu nak selamat, bagaimana caranya? Simple je. Satu tuning kecil saja. Maka kita tak ada ruang nak cerita dengan orang. Sebab mungkin boleh berlaku. Kita qiyamul lail cerita kat orang. Ustaz Rizal, ya, Ustaz Rizal man tadi pukul berapa bangun Ustaz Rizal, ya? Ana alhamdulillah, ialah 27 kan. Jadi rasa rugi Ustaz kalau kita tidur seminit pun nampak. Jadi dialog. Tak tidur walaupun seminit itu amal baik, tetapi jantungnya tak baik. Maka nak betulkannya, Zul, dosa kau banyak. Kau bangun sepanjang malam pun tak cover lagi dosa kamu. Maka sebab itu Masya Allah, jadilah kita hamba. Sebab hamba ni first merasa berdosa. Sebab tu cuba bayang. Okey, ni last. Sebab ada soalan tadi, saya nak kukuhkan lagi. Terima kasih soalan itu. Kenapa Sayyidatina Aisyah bila tanya Nabi kalau dia jumpa Lailatul Qadar, kenapa Nabi tak suruh buat amal-amal-amal? Nabi suruh buat apa? Minta ampun. Minta ampun tu dua makna. Yang pertama, memang kau sebut innaka afun tuhibbul afwa. Yang kedua, engkau buat amal dengan tujuan minta ampun. Maknanya kita qiyamul lail mantai. Kan takkan Sayyidatina Aisyah daripada Isyak sampai subuh innaka afun tuhibbul afwa, innaka afun. Tak mungkin. Mesti dia baca Quran. Tetapi baca Quran untuk apa? Afun. Afun. Sebab afun kata ulama, sebab kita cakap tentang Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar dia lebih tinggi daripada kalimah maghfirah. Kalaulah 29 hari yang lain itu ialah kita buru maghfirah, bila malam Lailatul Qadar kita letak lagi injek daripada maghfirah kepada afun. Apa beza di antara maghfirah dan afun? Saya macam kasar sangat ke Ustaz? Muslimah ni mana boleh kan Ustaz segah-segah kami. Ya, nasib baik ni adalah kuliah halaqah Ramadan terakhir kan. Untuk tahun ni. Jangan Ramadan terakhir saja kan. Kalau ni yang pertama tak mari dah ya. Puan Rokiah pun tak mari dah yang ke-20 ya. Nasib baik. Tak bukan segah. Apa saya sebut tadi? Beza antara maghfirah dengan afun. Contoh dia apa tuan-tuan? Macam ni lah. Okey. Maghfirah ni kita bawa kereta, bam, orang langgar belakang kita. Kita pun keluar. Kemek tak kereta kita? Kemek. Maka kita kata kat orang langgar, tak apa, saya maafkan kamu. Itu maghfirah. Contoh. Saya dah spontan tak ingat contoh lain. Okey, maknanya, kemek. Berlaku aksiden. Kita maafkan, benda tu ada, tetapi orang tersebut selamatlah, tak kena saman, tak kena bawa polis, tak kena apa-apa. Adapun afun adalah seperti langsung tidak ada aksiden. Seperti langsung tidak ada aksiden. Beza antara dua tu. Sebab tu Nabi suruh pada malam yang sangat gemilang guna yang lebih tinggi. Maghfirah saja, innaka ghafur. Sedangkan kita dah bincang dalam kelas, ghafur ada satu makna, ghaffar ada satu makna. Tetapi antara ghafur dan ghaffar kita tak guna dah. Kita guna the highest, yakni afwan. Ya, baik, semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk mengajar kita tuning dalaman kita supaya lahirnya ta'abbudi dalam ibadah yang kita lakukan. Kalau itu kita boleh buat, insya-Allah Ramadan benar-benar la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Allah gunakan apa? La'alla tamanni wa tarajji indallahi litahqiq. Ya, la'alla di sisi Allah adalah tahqiq. Dalam bahasa kita adalah semoga-moga. Dan Allah tak gunakan nouns, Allah gunakan verb. Allah tak kata la'allakum minal muttaqin, tetapi Allah gunakan la'allakum tatakun, verb apa? Fi'il. Apa fi'il? Perbuatan takwa. Dan perbuatan takwa tu kan dua. Okey. Apa itu dua?
Jangan ke mana-mana. Kita berjumpa selepas iklan. Okey, Ustaz, tu jalan dulu buat sementara. Ada dua nanti kita akan kongsi. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Dua tu Ustaz, tahun depan. Tahun depan. Jadi kena datang lah. Supaya datang tahun depan tak ya. Puan Rukiah jangan tak datang tahun depan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan barulah pagi ni kita dapat tahu ada jantung ibadah. Kan? Jantung ibadah yang bagaimana kita perlu jaga jantung ibadah itu. Bila sebut jantung ni dalam badan kita, jantung tu antara fungsi utama ya untuk menggerakkan segala fungsi yang ada dalam tubuh badan kita. Bila jantung tu rosak, bermaksud ke manakah kehidupan kita. Dalam konteks ibadah yang Ustaz sebut tadi, maksudnya jantung ibadah itu yang perlu kita jaga dengan baik, dan kita jaga dengan baik itu kita dapat ilmunya daripada tarbiyah Ramadan ini yang Ustaz dah sebut tadi. Bagaimana Ramadan ini untuk mengajar kita menjadi baik, ya, menjadi baik tetapi jangan mengaku baik, ya. Dia berbeza tadi, dan akhirnya kita dapat gambaran betapa pentingnya bahawa untuk kita di mana saja kita berada, akhirnya kita nak dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, moga-moga kita diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak buka terus soalan lah kalau ada apa-apa soalan daripada penonton. Yang mungkin tadi daripada penerangan daripada Ustaz Zul tadi, mungkin dia kalau soalan ditangguh tak sedap. Dia tengah-tengah ke muncak klimaks bincang tu, pam nak tanya. Ada tak apa-apa nak tanya tadi berdasarkan Ustaz Zul punya persoalan tadi? Ada? Belum panas lagi? Belum lagi? Ya? Ya puan. Ya, maksudnya puan nak minta pengesahan kepada ustaz lah bahawa apa-apa saja amalan kita adalah untuk tujuan mendapat keampunan kepada Allah SWT. Penyimpan mohon boleh sahkan? Ya. Okey, terima kasih sebab saya sebenarnya tunggu pengukuhan daripada puan, ya. Sebab bila saya sebut tadi mungkin setengah kita rasa salah ke kalau saya nak dapat redha Allah, which is tak salah. Tetapi kita nak spesifikkan redha Allah dalam makam kita. Makam kita siapa? Makam seorang pendosa. Kecuali kita tak rasa berdosa, okey. It's okay. Kalau dalam majlis ni, Ustaz, ana alhamdulillah dah istiqamah 10 tahun dah majlis negeri ni, level saya dah lebih tinggi, saya bukan seorang pendosa, that makam lain. Tapi kalau makam kita ni makam pendosa, maknanya kita ni rasa kita berdosa, maka pada ketika itu untuk selamat kena rasa kita ni berdosa dan amal yang kita buat untuk nak raih keampunan Allah. Inilah yang kita lihat ya dalam, sebenarnya ini yang kita lihat ulama bincang ini dalam hadis Ibn Huzaimah yang katakan syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Orang salah kerana sangka awal tu 10-10-10. Nabi tak kata pun 10-10-10. Nabi sebut awal, tengah. Awal itu bukan maknanya 1-2 hari, tidak. Tetapi the first, bila kita masuk Ramadan, pertama yang kita perspektif kita ataupun kita kena tengoknya adalah apa rahmat Allah pada kita. Kita kadang-kadang tak settle dia punya cara nak masuk dalam Ramadan. Sebab bila kita tengok rahmat Allah, dia punya hasil dia ialah kita akan menjadi seorang yang menghargai. Sebab kita tak nampak rahmat Allah, tak betul-betul orang kata belas melihat rahmat Allah. Sebab tu kita tak rasa it's okay kalau lepas Ramadan pun tak apa. Sahabat Nabi salafus soleh dahulu mereka nampak rahmat Allah yang ada di bulan Ramadan, yang kalau dah habis beberapa hari nanti rahmat tersebut dah tak ada dah. Jadi sebab tu datangnya penghargaan. Itu yang kita patut masuk dalam Ramadan, menghargai setiap nafas di bulan Ramadan, setiap gerak jarum saat di bulan Ramadan. Dia jadi macam tu. Okey ke Kak Zu? Macam Kak Zu tak setuju je? Okey. Kemudian tengahnya maghfirah, maknanya bukan tengah tu hari kedua, hari ketiga, tak.
pada hari pertama itu sendiri. Maghfirah maksudnya adalah sebab bila kita dah nampak, oh rahmatnya adalah kita buat amal soleh. Kita buat amal soleh. Tetapi ingat macam kita bincang tadi. Sebab kita takut kita buat amal soleh, buat amal tak jaga jantung, buat amal, buat ibadah tak jaga ta'abudi, maka tak ada kesan. Bahkan mungkin dengan ibadah kita makin rosak. Semua yang dikasih sekalian, boleh tak berlaku kita buat amal, kita jadi rosak? Saya nak minta izin nak sebut nama seorang. Saya rasa tak salah saya nak sebut nama seorang. Nama betul. Kok tak nampak? Boleh ke saya nak sebut nama? Yang dia buat amal tetapi rosak. Boleh? Baik. Siapa dia? Iblis. Iblis. Siapa iblis dulu? Baik bukan main. Amal banyak bukan main. Tapi hari ini, siapa iblis? Laknat Allah dia dapat. Laknat yang sangat berat dia dapat. Dan dia nak share laknat dengan kita. Supaya kita juga pikul laknat tersebut bersama-sama dengan dia, sebab dia tak mampu memikul beban beratnya laknat tersebut. Baik, laknat itu, adakah sebab dia tak puasa? Adakah sebab dia tak tahajud? Sebab terlampau banyak puasa, sebab terlampau banyak tahajud, sehingga dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali kata, tidak ada satu jengkal bumi ini melainkan telah sujud di sana iblis. Kalau kita rasa bahawa sujud tu hebat, iblis lagi hebat. Tapi tengok, rupanya makin banyak. Sebab cuba tengok dalam tafsir, ya, kita belajar tafsir insya-Allah kan. Ni datang ke kelas tafsir ni? Oh, tak datang ya. Ingat tak? Kita buka tafsir, iblis dilaknat kerana dua. Yang pertama, dia rasa dia paling kuat ibadat. Ajhaduhum. Yang kedua, a'lamuhum. Ya, dia rasa dia paling alim. Ni bahaya ni. Kita mengaji, makin lama kita bukan makin tak pandai. Bila kita mengaji, kita makin pandai. Tapi kalau kita tak jaga jantung ibadat mengaji itu, maka jadilah kita pandai sikit, belagak banyak. Tu yang wujud hari ni Ustaz. Ya, semua orang masya-Allah, mufti ada, dia langgar aja mufti. Ya, ustaz ada, ulama ada, tuan guru dibantai saja. Kenapa? Sebab jantungnya hilang. Kalau jantungnya ada, paling tidak okey, ni pendapat saya. Mungkin pendapat orang lain berbeza. Bila berlaku adalah pendapat saya betul, pendapat lain semua salah. Apa jadi pada dunia Islam kalau semua fikir macam tu? Hancur. Baik. Okey, bukan itu isunya, makin macam banyak. Baik, jadi semua yang saya kasih sekalian. So, cara nak selamat dia adalah kita kena mula memupuk hati, merasa buat amal untuk dapat keampunan Allah. Dan buat amal untuk dapat keampunan Allah kena ada lebih awal adalah kita rasa kita bersalah. Kita rasa kita berdosa. Ya, kita rasa kita berdosa. Kita ni problem bukan tak berdosa, tak rasa berdosa. So bila tak rasa berdosa, kita tak rasa kotor. Bila kita tak rasa kotor, nak mandi buat apa? Nak basuh baju, apa baju aku tak kotor? Kenapa nak kena basuh kapet ni? Kita tak nampak kotornya, tapi orang yang nampak kotornya, kapet ni kena basuh. Problem kita. Tak mungkin akhir zaman tak ada dosa kan? Tak mungkin akhir zaman kita tak terlihat maksiat, terdengar maksiat, tercakap maksiat. Belum lagi dosa dengan Allah, belum lagi dengan dosa dengan mak ayah, belum lagi dosa dengan kawan, belum lagi dosa dengan suami, belum dosa dengan isteri, dengan anak. Baik, Masya Allah. Jadi, kita buat amal dalam hati kita, ya Allah, aku nak meraih keampunan Engkau. Dan akhir sekali, bila dah habis Ramadan, apa yang ada dalam hati orang beriman? Harap. Okay, please ya. Kita tidak even nak syurga. Sebab orang yang rasa bersalah, dia dapat satu cukup. Apa dia? Jangan masuk neraka. Jangan masuk neraka. Sebab itulah kita minta bila orang bersalah, dia tak nak satu benda. Jangan masuk neraka, ya Allah. Jangan masuk neraka, ya Allah. Itqun minan nar. Suatu akhir sekali dalam hati kita, sebab kalau dia punya ibadah untuk redha dia dapat syurga. Nampak dia punya flow dia. Ingat tak syurga?
Apa malaikat yang menjaga syurga? Tengok, cuka marah jawab kan. Dan memanglah soalan tu basic kan. Mudah tersinggung kan. Ustaz janganlah tanya. Baik, kenapa Ridwan dinamakan Ridwan? Langsung dah tak nak jawab dah kan. Kenapa Ridwan dinamakan Ridwan? Malaikat yang menjaga hamba yang mendapat keredaan Allah. Kita nak. Tetapi hati kita ni, sebab kita ni berdosa, maka kita nak yang minim. Minimnya adalah apa dia? Ya Allah, bebaskan aku dari neraka ya Allah. Bebaskan aku daripada neraka ya Allah. Bebaskan aku daripada neraka ya Allah. Jadi itu dia flow yang sebenarnya, proses pembelajaran dalam bulan Ramadan yang kita harap kita dapat melaluinya dan masuknya. Jangan hanya pulun baca Quran, tetapi kehambaan ketika membaca Quran untuk memohon keampunan dari Allah, di hujung nak bebas. Ya Allah, semoga dengan baca Quran aku bebas daripada neraka ya Allah. Bebas neraka. Sebab akhirnya kalau bebas neraka maksudnya apa? Syurga yang takkan pernah masuk neraka. Sebab ada orang masuk syurga tetapi masuk neraka dulu. Ya. Jadi walaiyazubillah kan. Jadi itu kot mungkin respon. Baik. Terima kasih Ustaz Zul Ramli. Tuan-tuan perempuan, akhirnya kita nak bebas daripada api neraka. Itu yang kita punya target apabila telah kita dapat keampunan daripada Allah SWT. Ada lagi apa-apa soalan ke? Ruang ni sebenarnya saya nak bagi kepada tuan-tuan perempuan. Nak tanya apa-apa saja, memandangkan ini adalah halaqah yang terakhir untuk tahun ini, untuk kita bincang tentang istiqamah. Ada tak apa-apa tuan-tuan nak bertanya lagi? Lanjutan daripada yang Ustaz Zul dah sebut tadi, ataupun ada yang masih lagi keliru. Ada? Okey, Puan. Baik. Okey. Soalan Puan ni, saya sebenarnya terima kasih kerana memahami. Dia ada daya tarikan tau Ustaz. Sebenarnya soalan tu saya nak tanya juga. Tapi Zoom dapat terus. Dia tu beza. Dia kelebihan orang datang lewat sikit. Dia kontak hati dia ada. Okay. Itu tadi Ustaz. Sangat cantik soalan ini. Tentang jantung, tentang hati kan. Kadang-kadang hati kita ini berbolak-balik Ustaz. Kan? Betul dalam Ramadan target kita nak dapatkan keampunan, nak bebas daripada api neraka. Namun bagaimana hati kita ini nak betul-betul kekal konsisten, kita nak berubah supaya hati kita ini tidak ada bisikan syaitan kan, ada pengaruh lain. Bagaimana Ustaz? Baik, Puan. Okey. Saya gunakan bahasa soalan sebelum di-elaborate oleh Ustaz Rizal. Sebab Puan gunakan mati. Ke tadi? Ada sebut kata mati hati. Baik, kalau kita mula concern terhadap hati mati, maka kalau kita nak hidupkan, okey, Puan kata tadi menghidupkan. Sebenarnya bagaimana nak menghidupkan kalbu. Baik, bila kita nak bercakap tentang bagaimana nak menghidupkan kalbu, kena faham benda yang mematikan kalbu. So kalau kita tak tahu benda yang mematikan kalbu, tak ada point kita bercakap benda nak menghidupkan kalbu. Sebab nanti kita hidup, mati. Hidup, mati. Dan akhirnya, muqallibal qulub. Maka berbolak-baliklah. Baik, sangat menarik Ustaz Rizal. Sebab sebenarnya kita punya Ramadan ni, dia punya skrip dia memang sangat krono. Sangat satu kronologi yang sangat cantik. Baik, soalan daripada Puan tadi. Ya. Baik. Yang bila kita nak hidupkan mati, dan Alhamdulillah, kita nak hidupkan mati, nak hidup mati. Hidupkan hati. Tengok. Hidupkan mati tu lain tu. Allahuakbar. Itulah Ustaz Rizal. Saya kena ada Ustaz Rizal kat sebelah. Itu petanda dapat tu qadar rasanya. Amin. Alhamdulillah. Lepas ni saya bagi tahu orang lah, insya-Allah Ustaz Rizal kata saya dapatlah tu qadar. Kan. Baik. Semua yang dikasih sekalian. So, kita kena tahu perkara yang mematikan hati, barulah kita boleh cakap nak menghidupkan mati. Sekali lagi ya Allah ya tunggu. Tak maulah kacau-kacau kan. Menghidupkan hati yang mati.
Hati manusia, dalam Quran dia ada berapa level? Dia ada berapa level? Bila Allah sebut maradun, itu tentang hati. Allah cerita tentang qasad. Qasad maknanya keras. Baik, macam-macam level. Baik. Punca utama hati manusia menjadi mati, ialah dosa. Dosa yang kita buat. Maka setiap kita membuat dosa, kita sedang memukul untuk mematikan hati. Minta maaf saya baru ni buat program dengan student yang bahagian undang-undang, dan dia orang melihat dia orang kena lihat bagaimana kalau nak bunuh seorang tu dia kena tikam 1, 2, 3, 4, 5. Si pembunuh tu tikam berulang kali. Nak ceritanya, kita macam itulah pada hati kita. 1 tikam, 2 tikam, 4 tikam, hati tak mati lagi. Seolah-olah kita begitu nak matikan hati kita. Jadi, yang mematikan hati kita adalah series dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan itulah sebenarnya. Jadi kalau kita nak mula bercakap tentang bagaimana nak menghidupkan mati, mesti bermula dengan menghindarkan perkara yang menyebabkan hati kita berdosa. Ibrahim Khawas memang ada menyebutkan innallaha ta'ala yuhyil quluba bi arba'ati asya'. Allah menghidupkan hati yang mati dengan 4 perkara. Qiraatil Qur'ani bitadabbur wa biqiyamil lail wa bitaqlili bitta'am wa bimujalasati salihin. Kita ambil pesan Syekh Ibrahim Al-Farahidi, seorang ulama salaf yang salafus soleh yang sangat terkenal. Allah menghidupkan hati manusia yang mati dengan 4 perkara. Yang pertama, baca Quran, tadabbur. Sehingga dalam tafsir kita belajar bila Allah sebut bacalah, bukan makna baca bermakna baca, tetapi tadabbur. Bukan makna baca itu baca, tetapi makna baca adalah tadabbur. Walaupun disebut utlu, iqra, tetapi dengan tadabbur. Sebab tanpa tadabbur, Al-Quran tak boleh jadi syifa buat hati yang mati. Yang kedua ialah qiyamul lail. Qiyamul lail. Membangunkan malam. Alhamdulillah. Sebab nasib baik bangunkan malam. Sebab bangunkan malam, apa saja solat lepas isyak, dia anggap membangunkan malam. Apa amal soleh seorang lepas isyak, dia anggap membangunkan malam. Tahajud, bila kita tidur dan kita bangun. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita kena tidur. Bukan sekarang. Sekarang tidur. Tak apa, tapi kalau rasa mengantuk, tidur tak apa. Jangan rasa tertekan. It's okay. Sebab tuan-tuan datang dengan niat ikhlas kan? Sebab kalau memang niat nak tidur, tak datang dah. Betul tak? Baik tidur kat rumah lagi best kan? Pasang aircon, kita tutup, kita punya blackout, kan? Laraskan dalam 16-17 darjah Celsius, offkan semua phone. Ini the best more. Sebab tidur ni ada more juga. Malam dah dapat sikit, lepas pagi tu dapat sikit more. Baik-baik. Yang ketiga adalah taqlilit ta'am. Taqlilit ta'am, sedikitkan makan. Ulama kata sedikit itu masuk 2. Yang pertama, sedikit bermaksud memang sedikit makan. Yang kedua, sedikit makan adalah hanya makan yang halal, tidak ada yang haram dan syubhah. Itu sedikit. Baik, yang keempat. Yang ni kita harap kita dapat sama-sama dan datanglah sama-sama. Tadi pun Puan cakap kita harap istiqamah datang lagi ke masjid negeri. Sebab yang keempat adalah hati akan hidup bila kita sering duduk bersama-sama dengan orang soleh. Mujalasah. Mujalasah. Apa makna mujalasah? Saling duduk-duduk, mingle sama-sama dengan orang-orang soleh. Jalasa yujalisu, mujalasatan wajilasan, mujalasun jalis, latu jalis, mujalasun. Baik, kita buat yang tu. Tetapi dia mesti bermula dengan nombor wahid. Nimrah wahidah apa dia? Ni kat sini. Mesti meninggalkan dosa. Ini nak tambah vitamin. Tetapi ini adalah basic yang mesti ada, ialah mesti tinggalkan dosa. Dan inilah dia tarbiyah Ramadan. Kerana dosa itulah yang mengotorkan hati. Dan kenapa kita buat amal untuk diampunkan oleh Allah? Sebab bila amal kita diampunkan oleh Allah, maka hiduplah hati kita. Boleh kot? InsyaAllah. Mungkin ada soalan lain kan Ustaz kan? Ya. Okey, boleh buan tadi ya. Macam mana? Jantung okey dah
Hati okey, insya-Allah lepas ni boleh hati itu kembali sihat, sentiasa sihat dan terus sihat, Amin, ya konsisten kesehatannya. Amin. Okey, muslimat ada apa-apa muslimat daripada muslimin Ustaz pun jangkit dah, ya Allah. Tapi Ustaz okey lagi, muslimat tu tak apa, ni mati, Allah Akbar. Macam mana? 3 kali dah sebut tadi tu. Orang tua kata panjang umur, Allah insya-Allah. insya-Allah, amin amin amin. Baik, daripada muslimin, para bapa ada apa nak bertanya Ustaz kesempatan ini untuk di ni apa-apa perkara? Ada? Tu ada. Senyuman tu macam nak bertanya tu. Dia biasa muslimin ni di PM tepi je. PM tepi je. Biar dulu. Okey, ada lagi ke persoalan daripada perempuan? Kita bincangkan tentang istiqamah, kita bincangkan bagaimana nak membetulkan dalaman kita, hati kita yang perlu dihidupkan, perlu tinggalkan dosa, ya. Perlu suntik hati kita dengan vitamin-vitamin yang tadi disebut 4 perkara tadi. Ada apa-apa lagi yang perempuan rasa perempuan nak dapatkan maklumat, yang perlu perempuan perlukan penjelasan? Ada? Ini sebahagian besarnya mengikuti Ustaz punya kelas. Memang Ustaz familiar dengan kita punya... Tak tahulah sejak dia orang pakai mask ni tak pernah nampak. Ya, dia kadang sebab kalau saya kata, ya ada Ustaz, kami tak datang kelas Ustaz. Kan kecil hati saya. Jadi mungkin saya boleh kata tak berapa perasan lah, sebab pakai mask nampak kan. Haji saya nampak lah. Jadi saya, laki-laki saya boleh confirm insya-Allah lah. Okey, baik. Ada lagi ke apa-apa? Puan Rukiah sendiri nak tanya apa ke? Tak ada? Dah kalau Puan Rukiah tak ada, yang lain-lain memang lagi tak ada lah kan. Tak ada. Sila Tuan Haji. Baik. Redha ini dia, okey, kalau saya buat bulatan, redha Allah tu dia adalah paling besar. Okey, dalam redha Allah itu dia ada beberapa bulatan-bulatan kecil. Sebenarnya keampunan Allah itu sebahagian. Ada di sana kasih sayang Allah. Ya. Baik, tapi semuanya adalah dalam tajuk redha Allah. Jadi kalau kita jawab, sebab tu tadi kalau tuan-tuan jawab redha Allah betul dah, tetapi sebab kita sedang masuk ke dalam latihan dan kena nampak poin dia, so kita kena letak kecil, kita zoomkan lagi. Jadi kalau redha Allah tu tuan-tuan tak make sense. Dia jadi macam, sebab redha itu dia jadi macam satu subjektif. Tetapi bila kita sebut minta ampun, kita dah mula jadi mendapat objektif. Ya. So tapi bila dah level atas, dia dah cakap lebih tinggi, saya nak dapat sayang Allah. Saya nak dapat perhatian Allah. Okey. Jadi cuma di Ramadan ni dia ajar kita benda yang basic paling utama. Kita ambil roh itu daripada Nabi tarbiyah Sayyidatina Aisyah dengan menyebut innaka afun tuhibul afwa. Jadi itu Tuan Haji dia punya tu. Boleh ke? Alhamdulillah. Baik. Ringkas, tepat dan padat. Baik, ada lagi soalan? Okey. Sebab Ustaz kalau macam kalau yang saya mengajar, dia orang biasa rajin tanya. Ya. Jadi ni bukan yang datang kelas saya lah ni. Dia orang ni mungkin tak biasa dengan saya kan. Sebab nampak saya ni memang menakutkan, mungkin garang ke apa kan. Jadi nak tanya kan kena marah. Jadi Allahu Akbar. Dia kadang-kadang malu pun ya Ustaz, sebab mungkin kat kelas Ustaz dia kerap tanya, bila sampai sini dia rasa lain pula auranya kan. Macam tak kena. Tak kena. Maksudnya Ustaz nak perempuan tanya tu sebenarnya. Baik, memandangkan tak ada betul tak ada apa-apa soalan lagi Tak ada confirm. Ini adalah Ramadan terakhir. Ini adalah halaqah Ramadan terakhir tahun ini. Amin. Ya, ini nak tutup dah ni ya. Kalau nak jumpa balik tahun hadapan. Okey. Last tak ada Baik. Kita dah lagi 5 minit ambil pukul 10 Ustaz. Sebagai akhirnya kita minta Ustaz buat satu kesimpulan ya. Sangat besar maknanya Ramadan ini ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz dah sebut tadi tu sebahagiannya telah kita ambil dan kita nak rumusan yang terakhir bahawa ada momentum yang paling kuat yang boleh kita dapat. Kita tinggalkan Ramadan tahun ini dalam keadaan yang kita bersedia untuk lebih baik lagi pada masa hadapan, dan ditutup dengan doa untuk akhirnya Ustaz. Silakan. Okey, tajuk kita sebenarnya kita semua nak pergi ke arah, sebab Ramadan bakal kita tinggalkan ya, sebab Ramadan adalah batas masa ya, sebab masa ni memang pantas berlalu
Ad-dahru fi sarfihi ajibun walakin ghaflatan nas fihi ajab. Masa pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan, tetapi kelalaian manusia pada masa yang pantas itu lebih mengajaibkan. Kerana Ramadan adalah batas masa, masa itu sifatnya pantas. Dia datang dan kemudian dia pergi. Maka soalannya adalah sejauh mana dia memberi kesan kepada kita. Baik. Ni bangunan apa ya ke kita ni? Sorry. Saya tiba-tiba macam lost. Ni bangunan apa ni? Nama bangunan ni? Auditorium? Dewan Muzakarah. Dewan Muzakarah. Patut muzakarah. Bukan ceramah. Ramai tersinggung. Patutnya daripada awal Ustaz dia minta kita muzakarah. Bukan Ustaz je bagi pendapat. Kami pun ada hak patutlah diam. Patutlah tak nak tanya soalan. Sebab daripada awal tersinggung ya. Maaf ya. Sebab dewan muzakarah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa selesa tak duduk dalam ni? Yalah. Mesti nak ambil hati Ustaz Hairul kan? Dan tim di Masjid Negeri kan? Tak, maksud saya tuan-tuan rasa selamat tak bangunan ni? Kokoh tak? Okey, tolong bagi tahu saya kenapa tuan-tuan rasa dia kokoh. Pertama, jangan nombor 10. Nombor 1, kenapa bangunan ini jadi kokoh? Sebab ini jawapan istiqamah. Tak perlu kita ni di bidang arkitek baru nak jawab, tengok mana arkitek. Tak payah, kita common sense je tuan-tuan. Ya. Ui, dalam sungguh ya Allah. Saya tanya tentang fizikalnya, ini tentang pengajian, malaikat datang. Itu tuan-tuan Masya Allah ya. Ini dalam Ustaz. Ini memang bukan kelas saya ni. Kelas saya belajar yang basic-basicnya. Kalau dalam-dalam ni tak tahu Ustaz Muhadi joinnya kelas ni. Please. Tiang. Mana? Oh, tiang dalam kan? Ada tiang. Oh, sebab tu kita rasa selamat kan? Alhamdulillah. Saya nak dapat nombor 1 tuan-tuan. Nombor 1. Sebelum tiang. Sekarang kita sedang kena bercakap soal foundation. Tiang tu nombor 2. Maka apakah foundation untuk istiqamah tuan-tuan? Sebab istiqamah daripada kalimah bangunkan. Maka bila bangunkan bangunan, dia ada dia punya prinsip-prinsip dia. Oh, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada aksesori, ada cat, ada baik. Tetapi kita lupa dia punya foundation. Apakah foundation ibadah? Saya tak buat kesimpulan. Ni je lah kesimpulan. Tuan-tuan jangan risau pula. Dia ni kan tanya lagi kesimpulan dah 1,5 jam. Tuan-tuan mudah trauma kan. Baik, apakah foundation ibadah? Foundation ibadah adalah taubat. Sebab itulah Ramadan dikemaskan foundation. Di malam Lailatul Qadar, jangan kemaskan tiang, jangan kemaskan bumbung, apatah lagi aksesori, tetapi pada foundation. Sebab tu malam Al-Qadar kita disuruh bertaubat. Kenapa? Kemaskan foundation. Sebab bila kita nak bina bangunan 100 tingkat, foundation kita kena lebih kurang dalam 5 kaki kan? Walaupun kursinya cantik, dindingnya cantik, tapi rupanya baru tahu, rupanya foundation kita, dia macam footing saja, 2 kaki je. Siapa nak duduk dalam ni? Itulah jadi pada ibadah kita bila di luar Ramadan. Kita pulun dia punya binaan, kita pulun tingkat tinggi, tetapi kita lupa foundation. Apabila kita lupa foundation, apa jadi pada ibadah kita? Roboh. Kita rasa tersinggung bila kita punya anak cucu kita nyanyi lagu Jambatan Telah Roboh, London Bridge. Tetapi sebenarnya anak cucu sebenarnya ibadah tu yang roboh sebenarnya. Kenapa ibadah roboh? Sebab foundation. Kita tak serius untuk bina foundation. Kita nak bina nampak di atas. Baik, KLCC yang kita nampak begitu hebat. Kat dalam tu tak ada apa-apa kan di bawah tu kan?
Itu jawapan supaya cepat habis tu. Tak tahu kan. Di bawah dia lebih dalam daripada ketinggian dia. Sebab itu kita gagal nak istiqamah. Cakaplah istiqamah. Kenapa? Sebab Ramadan kita tak pupuk minta keampunan, minta keampunan. Kenapa Nabi yang tak pernah berdosa kata inni wallahi la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Kenapa Nabi bersumpah aku dalam satu hari bertaubat pada Allah lebih daripada 70 kali walau Nabi tidak berdosa. Nabi terjaga daripada dosa. Kenapa? Sebab foundation. Nabi bina foundation. Bila bina foundation, maka bangunan makin tinggi. Bina foundation, bangunan makin kukuh. Kita nak kukuh ke atas. Apatah lagi nak tunjuk-tunjuk ke orang. Zaman sekarang semua nak kongsi kan. Kita tahajud pun kongsi, update lah IG. Malam, subuh 27. Ramadan yang hening. Wahai Tuhan, nampak muka kita ya. Zoom kan nampak ada sikit genang-genang air mata ya. Betapa tersentuhnya hamba ini dalam lembutnya bayu angin tahajud, angin Lailatul Qadarmu ya Allah. Tunggu berapa orang like. Allah Rabbi, rosak kan? Rosak. Sebab kita nak tunjuk aksesori, tetapi kita punya foundation. Sebab ada dua benda kata Imam Al-Ghazali, peranan taubat. Yang pertama adalah foundation. Yang kedua, bertemu di masa akan datang insya-Allah. Dah dua dah, tadi dua lagi, ni kedua lah. Jadi semua kita tahun depan supaya tuan-tuan datang tahun depan insya-Allah, panjang umur. Wallahu a'lam Ustaz. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz doa Ustaz. Baik, baik masya-Allah, doa ringkaslah insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati ya Allah. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Berpisah kami berpisah orang terjaga terpelihara bahkan diampun dosa kami ya Allah. Amin. Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Ya Allah kami merayu kepadamu di atas banyaknya dosa yang kami lakukan ya Allah. Amin. Yang besar, yang kecil, yang sedar, yang tidak, yang tahu, yang kami tidak tahu ya Allah. Dosa dengan Engkau ya Allah dan dosa dengan makhlukmu ya Allah. Dosa dengan ayah dan ibu ya Allah. Dosa dengan pasangan, dosa dengan anak-anak ya Allah. Setiap hari kami mengheret berbola besi yang sangat banyak daripada dosa yang kami lakukan ya Allah. Kerana itulah ya Allah kami payah untuk merasai lazat saat menyebut namamu ya Allah. Kami tidak kuat saat berdiri untuk sujud kepadamu ya Allah. Tidak manis hati kami untuk berselawat pada kekasihmu ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami dalam majlis ini ya Allah asbab untuk kami mendapat keampunan daripadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Istiqamahkanlah kami dalam bertaubat kepadamu ya Allah. Datangkan rasa bersalah dalam hati yang bersalah ini ya Allah, agar kami terus memohon keampunan daripada keampunan-Mu yang sangat luas ya Allah. Wahai Tuhan kami, berilah kami sentiasa ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berilah kami sentiasa ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berilah kami sentiasa ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berilah kami sentiasa rezeki yang baik ya Allah, dan amal kami yang diterima oleh-Mu ya Allah. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Angkatlah darjatnya ya Allah. Ya Allah, andai ada dalam majlis ini kami mendapat ganjaran dan pahala ya Allah, jadikanlah ia hadiah terbaik buat ayah dan ibu kami ya Allah. Manusia yang kami tidak akan pernah mampu membalas jasa mereka sampai kapanpun ya Allah. Wahai Tuhan kami, satukanlah hati kami dalam jamaah di masjid ini ya Allah, dengan ikatan kasih sayang yang sebenar seperti mana Engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Tuliskanlah setiap nama kami ya Allah terbebas dari neraka Jahannam ya Allah, dan adakanlah nama-nama kami dalam daftar ahli syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, demikian tadi tuan-tuan dan puan, berakhirnya sesi kita pada hari ini, dan sebagai penutup halaqah Ramadan pada tahun ini, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zul Ramli yang telah berkongsi kepada kita banyak perkara, dan kepada tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak ya atas kehadiran. InsyaAllah jumpa lagi pada tahun akan datang, dan teruslah mencari majlis ilmu. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, Ustaz Ustaz Airul dan siapa lagi tu? Tak nampak.
Okey, tadi saya ada janji kepada Puan Rokiah untuk mendapat penghargaan daripada pihak penganjur kerana beliau mencatatkan kehadiran penuh 20 Ramadan. Jadi jemput Puan Rokiah untuk menerima penghargaan daripada pihak penganjur. Puan Rokiah angkat tangan untuk pihak penganjur. Itu dia. Ini yang saya sempat tanya. Mungkin tadi yang lewat sampai mungkin komitmen penuh juga kot. Tapi saya sempat tadi bertanya dengan Puan Rokiah. Tahniah Puan Rokiah. Okey, itu tiket penerbangan ke mana tu? Maldives. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Selamat meneruskan ibadah Ramadan. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.